Something I've only just learnt in the last 24 hours is just how many Malaysians are not aware that chicken chop is not a Western dish. Chicken chop comes from right here in Malaysia. Now, of course, you would be forgiven for thinking it's a Western dish. It looks like a Western dish. It's not typical of the sort of style of cuisine you would typically find in this part of the world. And of course, it's usually on the Western menu when you go to a restaurant. But no, it was in fact created here in Malaysia in the 19th century, when you had a lot of Chinese people moving over to Malaysia, specifically the Hainanese from southern China. Ramai anggap chicken chop sebagai makanan barat. Tapi bila kita selak sejarah dapur, lidah rakyat dan kedai-kedai lama yang masih berdiri hari ini, rupanya chicken chop ini membesar di Malaysia. Video ini mengupas bagaimana chicken chop lahir daripada pengaruh luar tetapi dibentuk sepenuhnya oleh cita rasa tempatan. Dari kedai kopitiam lama, restoran Hainanese, hingga ke meja makan keluarga. Chicken chop bukan sekadar makanan, tetapi memori, kelas sosial, dan cerita rakyat biasa. Santai, berfakta dan penuh nostalgia. Kalau kau pernah makan chicken chop sambil dengar kipas siling berbunyi, video ini untuk kau. TV Rosak Studio, cerita biasa kita jadikan bermakna. Chicken chop bukan Western, tapi warisan dapur Malaysia. Pergi ke pekan membeli roti, singgah sebentar di kedai lama. Disangka luar rupanya di sini, chicken chop rupanya anak tempatan punya nama. Kalau kita masuk ke mana-mana kafe, kedai makan, atau restoran yang ada meja kayu dan kipas siling berdecit manja, besar kemungkinan menu chicken chop ada terselit di situ. Selalu pula diletakkan di bawah kategori Western food. Maka tanpa soal, kita angguk dan terima. Kononnya chicken chop ini makanan orang putih. Tapi kalau kita korek sedikit, selak sejarah dapur dan lidah rakyat, kita akan sedar sesuatu yang lucu. Chicken chop ini bukan sepenuhnya milik barat. Ia membesar di tanah Malaysia, dibesarkan oleh cita rasa tempatan dan dimatangkan oleh sos yang tak pernah kenal salji. Here you go, sir. This one Chef Wang from Hainan made for you. Excuse me, what is this? This one is ayam. Sorry, you've given me a spoon, no knife? Never mind lah, just try only lah. See nice or not. My gosh, this is splendid! Yes. You full already, right? So, can you leave Malaya already? No, I think the food is too good. I'm going to stay here for, forever. Yes, one more please, one more chicken chop, thank you. Chop. So hakikatnya, chicken chop versi Malaysia lahir daripada pengaruh kolonial British yang dibawa masuk ke tanah Melayu suatu ketika dahulu. Namun apa yang tinggal hari ini bukanlah resipi asal barat, tetapi versi yang telah diubah suai mengikut lidah tempatan. Orang barat mungkin makan daging panggang dengan sos ringkas, tetapi di Malaysia, ayam digoreng rangup, disiram sos pekat manis masin, kadang-kadang ada rasa lada hitam, kadang-kadang rasa macam kuah kenduri kahwin versi moden. Perkara ini menunjukkan satu ciri penting masyarakat Malaysia. Kita tidak menelan budaya bulat-bulat, kita kunyah dulu. Chicken chop tempatan bukan sekadar ayam dan kentang goreng, tetapi satu pakej emosi. Ada coleslaw yang lebih manis dari sepatutnya, ada kentang goreng yang kadang-kadang lembik, tapi tetap dimakan, dan ada sos yang begitu pekat sampai boleh dijadikan kuah nasi kalau terdesak. Ini bukan Western, ini adaptasi, ini kreativiti dapur Malaysia. Popularitinya pula datang daripada sifat chicken chop itu sendiri yang mesra rakyat. Ini tidak terlalu asing seperti makanan barat tulen dan tidak terlalu tradisional sampai generasi muda rasa janggal. Ia berada di tengah-tengah, sesuai untuk pelajar, keluarga, pasangan dating budget sederhana, dan pekerja yang baru gaji masuk, tapi belum berani makan steak mahal. Chicken chop jadi simbol makanan selamat, tak terlalu berisiko, tak terlalu eksperimen. Selain itu, chicken chop juga popular kerana ia mencerminkan kelas pertengahan Malaysia. Zaman dahulu, makan chicken chop dianggap sedikit mewah. Bukan semua orang mampu makan luar. Jadi chicken chop menjadi tanda kecil kejayaan. Hari ini kita makan luar sikit. Ia muncul dalam majlis hari jadi, makan malam keluarga, dan restoran Cina Muslim yang sudah beroperasi sejak berdekad-dekad lamanya. Yang menariknya, chicken chop Malaysia juga tidak pernah statik. Ia berevolusi. Ada versi sos black pepper, ada versi sos mushroom,
Ada versi cheese lele yang kadang-kadang lebih banyak keju daripada ayam. Ini menunjukkan bahawa makanan ini hidup bersama rakyat, bukan terperangkap dalam buku resipi asing. Ia membesar ikut zaman, ikut tren, ikut selera netizen. Akhirnya, chicken chop kekal popular kerana ia menyatukan pelbagai latar belakang. Melayu makan, Cina makan, India pun makan. Semua setuju bahawa ayam goreng bersos ini boleh diterima sejagat. Dalam negara yang kadang-kadang berbeza pendapat tentang banyak perkara, chicken chop adalah satu titik persetujuan senyap. Tak perlu debat panjang, cukup angkat garfu dan makan. Satu lagi sebab kenapa chicken chop boleh dianggap makanan dari Malaysia, ialah cara ia dihidangkan dan difahami oleh rakyat tempatan. Di barat, makanan biasanya dimakan ikut struktur, pembuka selera, hidangan utama, pencuci mulut. Tetapi di Malaysia, chicken chop boleh muncul sebagai hidangan semua dalam satu. Ada protein, ada karbohidrat, ada sayur dan ada sos yang boleh menyelamatkan nasi kalau kita minta tambah. Ia bukan sekadar menu, ia strategi kenyang orang Malaysia. Selain itu, chicken chop Malaysia juga berkait rapat dengan sejarah kedai kopitiam dan restoran Hainanese. Golongan inilah yang menjadi perantara antara masakan barat dan lidah tempatan. Mereka mengambil teknik memasak barat tetapi menyesuaikannya dengan bahan, rasa dan kemampuan pelanggan tempatan. Dari sinilah lahir chicken chop versi Malaysia. Ayam goreng tepung nipis, sos yang dimasak lama dan rasa yang lebih berani berbanding versi asal. Tidak boleh dinafikan juga bahawa chicken chop menjadi popular kerana ia tidak menakutkan lidah. Dalam negara yang kaya dengan rempah dan rasa pedas, chicken chop hadir sebagai makanan neutral. Ia sesuai untuk kanak-kanak, orang tua dan mereka yang tak tahan pedas tapi nak makan sedap. Maka ia menjadi jambatan antara generasi, antara selera lama dan selera moden. Dari sudut sosial pula, chicken chop sering menjadi pilihan ketika seseorang ingin meraihkan sesuatu secara sederhana, tidak terlalu mahal untuk dianggap membazir dan tidak terlalu biasa untuk dianggap hambar. Ia sering hadir ketika keputusan peperiksaan diumumkan, ketika gaji pertama diterima, atau ketika keluarga mahu makan bersama tanpa perlu majlis besar. Dalam diam, chicken chop menjadi saksi kecil kepada detik-detik penting kehidupan rakyat biasa. Menariknya lagi, walaupun dunia kulinari semakin dipenuhi dengan makanan hipster dan menu viral, chicken chop masih bertahan. Ini kerana ia tidak mengejar tren, sebaliknya kekal dengan identitinya. Walaupun ada versi moden, asasnya masih sama. Ayam goreng, sos pekat, dan rasa yang boleh dipercayai. Dalam dunia yang cepat berubah, chicken chop menawarkan sesuatu yang jarang, konsistensi. Akhir sekali adalah chicken chop mengajar kita tentang makna sebenar makanan kebangsaan tidak rasmi. Ia mungkin tidak tersenarai dalam buku sejarah atau diangkat sebagai ikon pelancongan, tetapi ia hidup dalam realiti harian rakyat. Ia dimakan tanpa perlu penjelasan, tanpa perlu debat identiti. Semua faham, semua terima. Dan mungkin disitulah kekuatannya. Ia tidak perlu diisytiharkan sebagai milik Malaysia kerana rakyat sendiri sudah lama mengakuinya. Chicken chop was created by the Hainanese who migrated to Malaysia in the 19th century. In the early 1900s, many Chinese migrated to Southeast Asia to seek their fortunes, while lots of Hainanese became chefs and staff at hotels, restaurants, and bakeries. They adapted the Western cooking techniques. When rent prices crashed during the Great Depression after World War II, many took the opportunity to open kopitiams and food businesses in Malaysia. Between their cooking skills and the style they had to adopt for their British employers, these Hainanese kopitiam owners created many fusion dishes, such as chicken chops with green peas and brown sauce, toast with butter and coconut jam, and roasted coffee sweetened with condensed milk. So now we know, chicken chop is not from America or UK. Kesimpulannya, chicken chop mungkin tidak pernah diangkat sebagai makanan warisan rasmi, tidak pula diraihkan dalam festival besar, tetapi ia hidup dalam memori rakyat, dalam kedai kecil, dalam pinggan besi panas, dan dalam sos yang mengalir ke tepi kentang. Ia mengajar kita bahawa identiti bukan tentang asal semata-mata, tetapi tentang bagaimana sesuatu itu diterima, diubah, dan disayangi. Dalam diam, chicken chop membuktikan bahawa Malaysia bukan sekadar tempat budaya bertembung, tetapi tempat budaya disatukan, walaupun hanya melalui seketul ayam goreng bersos pekat.
Kami akhiri video ini dengan serangkap pantun. Pulang ke rumah senja berlabuh, lampu jalan menyala perlahan. Tak semua warisan perlu berbalut sejarah megah. Ada yang hidup senyap di pinggan harian. Itulah cerita Malaysia untuk kali ini. Share dan subscribe TV Rosak Studio. Kongsikan pandangan anda di ruangan komen. Jumpa lagi di video seterusnya.